Okey, Assalamualaikum. Hari ini kita bersiaran dalam Sembang Santai FB Live Lembaga Gasil dalam Negeri Malaysia. So, kita hari ini kita akan bercakap tentang duty stamp lah. So, topik yang mana sudah pasti dari kita pernah berurusan dengan hasil untuk urusan penyetiman. Cumanya walaupun anda sedar tentang duty stamp, adakah anda benar-benar faham dan tahu tentang bagaimana untuk menguruskan penyetiman sesuatu dokumen. Okey. So asasnya duty stamp ni sangat penting apabila berurusan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, apabila melibatkan perjanjian dengan syarat-syarat khusus yang menjamin kepentingan pihak-pihak yang terlibat lah. So sebagai contoh, perjanjian jual beli atau pindah milik hak tanah. Tidak kira sama ada anda ingin membeli atau menukar hak milik, anda perlu mengambil kira semua kos yang berkaitan termasuk bayaran duty stamp. Jadi tidak semua orang tahu berkenaan jenis-jenis dokumen dan duty stamp yang terlibat. Jadi perbincangan santai pada pagi ini akan memberi panduan yang paling asas dan mudah tapi lengkap untuk memperkenalkan anda kepada dunia duty stamp. Jadi bagi tujuan tersebut, bersama-sama kita untuk FB Live Lembaga Gasil dalam Negeri Malaysia, kita ada dua ahli panel yang pakar dalam bidang duty stamp di Lembaga Gasil dalam Negeri Malaysia, iaitu Puan Nur Habibah binti Hamidun yang menjawat jawatan sebagai Timbalan Pengarah di Jabatan Operasi Sistem dan CKHT, dan seorang lagi ahli panel kita yang tidak kurang juga berpengalaman, Encik Khairul Anha bin Jamil, penolong pengarah di bahagian duty stamp Jabatan Dasar Percukaian. Jadi hari ini kita ada dua pakar, seorang pakar berkenaan dengan operasi dan seorang lagi pakar dalam bidang teknikal berkenaan duty stamp Lembaga Gasil dalam Negeri Malaysia lah. Jadi sama-samalah kita manfaatkan peluang yang ada pada hari ini. Jadi terima kasih kepada Puan Nur Habibah dan Cik Khairul kerana bersama-sama kita di FB Live LHDNM pada hari ini. Baik, saya rasa kita mulakan dengan pengenalan berkenaan dengan duty stamp. Jadi saya ingin bertanya kepada Cik Khairul terlebih dahululah. Apakah Cik Khairul perkara pertama yang perlu semua orang tahu berkenaan dengan duty stamp? Okey, terlebih dahulu terima kasih Tuan Moderator. Ya, soalan pembukaan yang baik, apakah itu duty stamp? Sejak dari kecil kita selalu dengar pasal stamp. Ketika itu kita minat stamp sebagai hobi, tapi stamp kali ini adalah berbeza, iaitu duty stamp. Saya percaya antara kita ada yang ambil acuh tak acuh berkenaan duty stamp sehinggalah kita mempunyai urusan yang berkaitan dengan duty stamp ini. Tapi tak apa, diharapkan selepas sesi ini nanti kita akan lebih faham dan ambil peduli berkenaan duty stamp. Duty stamp dikenakan ke atas dokumen atau perjanjian yang disenaraikan di bawah jadual pertama Akta Stamp 1949 yang mempunyai kesan perundangan, komersial atau kewangan. Dalam erti kata yang mudah, kita bayar duty bagi dokumen yang mempunyai kesan dari segi perundangan. Di sini juga saya kongsikan dengan anda semua beberapa contoh dokumen atau surat cara yang dikenakan duty stamp seperti pindah milik harta tanah, borang pindah milik saham, borang perjanjian sewa, perjanjian jual beli dan beberapa dokumen lain lah. Untuk makluman semua juga, duty stamp mempunyai dua jenis, iaitu kadar tetap dan avalorum. Okay, apakah itu kadar tetap atau nominal? Ianya dikenakan tanpa ada kaitan dengan balasan atau amount yang dinyatakan dalam dokumen atau surat cara. Kadar duty adalah RM10. Manakala avalorum dikenakan berdasarkan balasan yang dinyatakan dalam dokumen atau surat cara atau duty mengikut nilai pasaran. Okay, kadar duty pula mengikut suatu nilai dalam perjanjian atau pertukaran hak milik tersebut. Dalam kata lain, ianya mengikut jadual pertama Akta Stamp 1949. Okay. Jadi Encik Khairul, kita kena pastikanlah kita punya dokumen tu ditaksir dan dibayar duty dengan betul lah di sini saya faham. Ya, betul-betul. Okey, kita tahu basic ataupun asas berkenaan dengan bagaimana
satu dokumen itu apa yang perlu distemkan dan apa kadar yang akan dikenakan. Jadi seterusnya saya ingin pergi kepada Puan Nur Habibah. Bagaimana kaedah penyetiman dokumen atau perjanjian yang disebutkan oleh Encik Khairul sebentar tadi, Puan Nur Habibah? Silakan Puan Nur Habibah, mungkin ada nak kongsi dengan kita. Okay, terima kasih Cik Said. Bagaimana kaedah penyetiman setiap dokumen atau perjanjian dibuat? Okey, Lembaga Hasil Dalam Negeri telah menyediakan dua kaedah penyetiman, iaitu pertama, yang paling utama melalui CJ Stamp ataupun resit stamp yang dijana oleh stamp, iaitu satu sistem di mana permohonan penyetiman dibuat melalui sistem dalam talian. Dan sistem stamp ni akan dijana daripada secara elektronik dan perlu dikepilkan bersama dokumen sebagai bukti penyetiman. Dan kaedah kedua adalah melalui stamp pelekat, iaitu stamp hasil yang mana dijual di pejabat pos. Stamp hasil ni boleh didapati di pejabat pos Malaysia dengan denominasi RM1, RM5, RM10, RM50, RM100 dan RM250. Bagaimanapun pembatalan stem hasil perlu dilakukan di pejabat stem cawangan, di pusat imat hasil dan juga di pejabat stem daerah. Untuk mereka yang menggunakan stem hasil ni, kita hadkan kepada duty yang tidak lebih daripada RM500. Sekiranya pembayar duty duty ni adalah lebih, dia kena gunakan kaedah CJ stamp lah ataupun stamp tertera. Okay. Terima kasih. Itu je. Okey, Puan Nur Habibah, maksudnya di sini kalau kita nak beli stem hasil ni memang kena beli di pejabat pos sahajalah Betul. Kalau kita jangan beli di Shopee ke, tak boleh. Macam mana tu? Maksudnya itu kebarangkalian stem-stem tu palsu lah ya? Ya, mungkin stem tu palsuhan. Buat masa ini hanya pejabat pos saja yang boleh menjual stem hasil. Baik, so kita ada ejen jualan untuk stem hasil hanya pejabat pos lah. Di pejabat lembaga hasil kita tak jual Puan Nur Habibah? Kita tak jual stem hasil. Okey, baik. Jadi sekarang ni kita dah tahu jenis-jenis dokumen yang Encik Khairul dah kongsikan kepada kita. Kemudian bagaimana cara untuk kita membuat ataupun mengumpulkan dokumen untuk distemkan telah diterangkan oleh Puan Nur Habibah. Baik, satu lagi saya mohon Encik Khairul, mungkin ini yang perlu diberi perhatian kepada penonton kita. Apakah kepentingan penyetiman satu dokumen ni? Kenapa perlu kita stampkan dokumen yang telah ditandatangan ataupun telah disempurnakan? Encik Khairul mungkin boleh kongsi dengan kita? Okey, pertama sekali dokumen atau surat cara yang distemkan dengan sempurna boleh diterima sebagai bahan bukti di mahkamah. Seperti mana yang dinyatakan di bawah Seksyen 52 Akta Stem 1949. Selain itu, penyetiman bertujuan untuk menjaga kepentingan dokumen dan pihak-pihak yang terlibat. Dalam erti kata pemahaman yang lebih mudah, ianya menjadikan dokumen tersebut adalah legal dan valid. Contohnya, jika anda ada sebuah rumah sewa yang ingin disewakan, bagi menjaga kepentingan anda sebagai tuan rumah sekiranya berlaku perkara yang tidak diingini dan boleh merugikan anda, perjanjian sewa rumah antara anda sebagai tuan rumah dan penyewa dibuat dengan syarat perlu distemkan bagi membolehkan perjanjian tersebut adalah sah di sisi undang-undang. Di sudut yang lain pula, duty stamp berperanan memberi implikasi terhadap penentuan kesahihan dokumen atau perjanjian itu sendiri. Di sini apakah maksudnya? Andai kata sesuatu dokumen itu tidak distemkan, mungkin antara pihak-pihak ada yang menyatakan bahawa dokumen itu palsu dan baru dibuat. Sedangkan sekiranya dokumen tersebut telah distemkan dalam tempoh, sudah tentu pemberat atau weightage bagi penentuan kesahihan dokumen tersebut sudah boleh dibuktikan. Jadi nampakkan bagaimana pentingnya duty stamp dalam situasi begini. Jadi Encik Khairul, kalau di sini kita ambil contoh mudah, kebiasaannya orang sewa rumah lah. Dia akan tanda tangan satu perjanjian antara dia dan tuan rumah.
Jadi kalau tidak distemkan dengan sempurna, lepas sign simpan je. Apa kesan dia Cik Khairul? Kesan dia sudah tentulah bila dia simpan je, jadi benda tu bila nak bawa ke mahkamah nanti susah. Dia tu dah kena stamp dulu baru boleh bawa pergi mahkamah. I see. Jadi maksudnya di situ kepentingan dia tidak dilindungi lah kalau tidak distemkan dengan sempurna Cik Khairul? Ya, betul. Okey, baik. So itu yang saya kata tadi, apa kepentingan dia, kenapa perlu kita stamp dokumen yang telah kita tanda tangan atau kita sempurnakan tadi. Baik, terima kasih Cik Khairul. So saya pergi ke soalan berikutnya, juga ditujukan kepada Cik Khairul sebagai pakar di bidang teknikal untuk duty stamp ni. So tadi Cik Khairul ada ceritakan berkenaan dengan kadar tetap dan kadar ad valorem. Jadi bagaimana ataupun apa kaedah penentuan kadar duty yang akan dikenakan ke atas satu dokumen yang dibawa ke pejabat lembaga hasil atau dikemukakan secara dalam talian melalui stamps? Ya, Cik Khairul? Okey, dia begini. Sebagaimana yang telah diterangkan tadi, terdapat dua kaedah pengenaan duty sama ada duty tersebut adalah nominal RM10 atau ad valorem. Untuk makluman semua, penentuan kadar duty adalah berdasarkan kepada jenis surat cara. Kadar duty pula adalah berdasarkan sebagaimana termaktub dalam jadual pertama Akta Stamp 1949. Secara asasnya, surat cara prinsipal adalah berduty ad valorem manakala surat cara subsidiary atau salinan berduty nominal. Tetapi agak teknikal dan akademik untuk diterangkan di sini, maka dalam erti kata mudahnya, penentuan surat cara ini sama ada ianya berduty tetap atau penuh. Ianya ditentukan oleh pejabat stamp lembaga hasil dalam negeri Malaysia. Apa yang lebih penting di sini adalah tuan-puan pendengar sekalian, penentuan duty stamp adalah berdasarkan kepada notis yang dikeluarkan kepada pembayar duty. Okay, baik. Jadi untuk duty stamp kita tak guna kaedah macam cukai pendapatan individu lah, di mana boleh ditaksir sendiri Cik Khairul. Taksiran perlu dilakukan di pejabat lembaga hasil dalam negeri ya? Ya, betul. Baik. Okey. Kita dah cakap tentang jenis-jenis dokumen, kita dah cakap tentang cara penyetiman dokumen dan cara pengiraan duty satu dokumen. Jadi kalau semua tu kita dah ada, kita dah dapat notis taksiran yang menyatakan berapa amount duty yang perlu kita bayar. Jadi saya mohon Puan Habibah mungkin nak kongsi kepada kita macam mana kaedah bayaran duty stamp yang boleh dilakukan oleh pendengar-pendengar kita. Okey. Ada 6 kaedah bayaran duty stamp Cik Syed. Pertama secara tunai, cash, dan kedua menggunakan cek anak guaman atau bank draft atas nama pemungut duty stamp. Yang ini hanya untuk firma guaman saja. Yang ketiganya melalui kiriman wang dan wang pos. Keempat, melalui bayaran dalam talian secara FPX untuk mereka yang menggunakan stamps, dan juga bayaran secara talian melalui bill payment melalui CMB Biz Channel dan Public Bank. Okey. Dan yang keenam, stamp hasil. Ini tadi saya nyatakan duty tidak melebihi RM500 Bagi bayaran dalam talian untuk kaedah melalui stamps, saya ingin terangkan kenapa elok menggunakan stamp, kerana ia adalah kaedah yang utama yang digunakan untuk penyetiman dokumen oleh firma guaman, peguam, bank, syarikat insurans dan syarikat-syarikat lain ejen berdaftar. Penggunaan stamps ni adalah kaedah yang terbaik kerana untuk menggunakan stamps ni pembayar duty tak perlu pun hadir ke kaunter Ia mudah dicapai di mana-mana sahaja dan bila-bila masa, sebab talian kami dibuka 24 jam. Ia akan menjimatkan masa memproses surat cara ataupun dokumen, data lebih selamat dan terjamin, mengurangkan kos, dan semakkan boleh juga dibuat bila-bila masa. Dan selain daripada itu, macam saya katakan tadilah, pelbagai cara bayaran boleh digunakan. Pengguna stamps ni juga tidak terhad kepada kumpulan yang saya nyatakan tadi, tapi dia juga boleh digunakan untuk individu yang mendaftar sebagai pengguna individu.
Baik, so dari apa yang dikongsi oleh Puan Nur Habibah di sini, saya nampak Lembaga Hasil menyediakan platform atas talian sepenuhnya melalui STEM Puan Nur Habibah. Betul. Jadi kita menggalakkanlah pendengar-pendengar kita untuk menggunakan atau explore kaedahnya. Okey. Jadi seterusnya ada tempoh masa ke ataupun mungkin masa-masa tertentu yang ditentukan oleh lembaga hasil untuk kita stampkan satu dokumen yang telah kita tanda tangan atau yang dah lengkap ditanda tangan untuk dibawa ke pejabat lembaga hasil. Mungkin Encik Khairul boleh komen atau kongsi sikit? Oh, okey. Ya. Sudah tentu ada tempoh masa yang ditetapkan bagi tujuan penyertaman dokumen. Okey, tempoh penyertaman yang ditetapkan adalah bergantung kepada dua keadaan, sama ada ianya berlaku dalam Malaysia ataupun di luar Malaysia. Sekiranya perjanjian atau dokumen disempurnakan di dalam Malaysia, tempoh masanya adalah 30 hari dari tarikh ia ditandatangani. Manakala bagi yang disempurnakan di luar Malaysia, tempoh masanya adalah 30 hari selepas pertama kali ianya diterima dalam Malaysia. Okay. Macam mana pembayar duty nak buktikan tu Cik Khairul? Kalau dia kata penyempurnaan tu dibuat di luar Malaysia, yang dokumen tu pertama kali diterima di Malaysia dalam tempoh 30 hari tu. Kita boleh merujuk kepada rujukan mail udara ataupun bukti penghantaran. Kat situ ada nyatakan bila kita terima di Malaysia lah. Secara itu yang kalau fizikal. Baik, dia boleh gunakanlah slip kurier atau sebagainya, bukti pos dan sebagainya itu sebagai bukti dia terima di Malaysia dalam tempoh tersebut lah. Ya. Okey, baik. Terima kasih. Okey, tadi Puan Nur Habibah, saya nak balik kepada topik yang kita cerita pasal stamps di atas tadi. Puan ada sebutkan berkenaan dengan kaedah penyetiman tu kebanyakannya digunakan oleh ejen. Contohnya firma guaman, bank, syarikat insurans dan sebagainya. Jadi ada juga tadi Puan sebutkan berkenaan dengan pengguna individu stamps. Jadi mungkin Puan nak kongsi sikit dengan kita berkenaan dengan stamps untuk individu ni, Puan Nur Habibah? Okey, terima kasih Cik Syed. Okey, macam saya nyatakan tadi, pengguna stamps ni tidak terhad kepada firma guaman, bank, syarikat insurans dan lain-lain ejen berdaftar. Tapi sekarang pengguna individu juga mempunyai pilihan untuk kemukakan permohonan penyertaman dia secara dalam talian sepenuhnya ya. Tapi ada syarat-syarat dia lah. Untuk mereka yang individu yang ingin memohon permohonan penyertaman secara dalam talian, dia perlulah syaratnya adalah dia adalah warga negara dan penduduk tetap yang mempunyai fal cukai pendapatan ya, yang melibatkan individu tersebut. So kalau selain daripada individu yang saya nyatakan tadi, individu ni boleh menggunakan perkhidmatan penyertaman dokumen peribadi di kaunter. Selepas mereka berjaya mendaftar, mereka mengunci masuk maklumat dokumen yang tak di stamps, yang tak di-stampkan tu, mereka boleh hadir ke cawangan-cawangan yang terdekat dengan membawakan dokumen untuk taksiran dan bayaran duty stamp. Ini secara tak langsung dapat memudahkan dan mempercepatkanlah proses di kaunter hasil, memandangkan maklumat permohonan ni perlu diisi terlebih dahulu dalam stamps. So ada dua kaedah untuk individu. Satu yang memenuhi syarat, mereka boleh buat dalam talian, dan yang kedua tu kalau dia tak ada nombor cukai pendapatan, dia perlu pergi ke kaunter. Itu dia, Cik Syed. Okay, baik. Jadi secara rumusannya untuk stamps individu ni, kalau mereka adalah warga negara Malaysia ataupun penduduk tetap, maksudnya yang ada IC lah ya Puan, yang ada nombor kad pengenalan baru lah ya Puan Nur Habibah, dan berdaftar sebagai pembayar cukai di Malaysia, mereka boleh menggunakan stamps individu ini untuk mengemukakan dokumen secara dalam talian sepenuhnya. Tak perlu hadir ke mana-mana pejabat kita. Tetapi dokumen tersebut hanya dokumen yang melibatkan diri mereka dan pihak kedua lah. Betul. Maksudnya dalam dokumen tersebut perlu ada butiran ataupun nama individu tersebut. Ya,
Okay. Dan lagi satu, mereka yang tidak tidak boleh berdaftar sebagai pengguna individu, sama ada warga negara atau penduduk tetap ataupun bukan warga negara yang tidak mempunyai nombor cukai pendapatan, maka mereka masih boleh mendaftar sebagai pengguna, cuma mereka menggunakan saluran untuk penyetiman dokumen peribadi di kaunter. Betul. Okay. So mengunci masuk maklumat ke dalam sistem dan disimpan, kemudian pergi ke mana-mana pejabat kita dan memberikan nombor pasport atau nombor IC. So mereka, data-data yang mereka masukkan tadi, kita boleh tengok di pejabat, Puan? Ya, betul. Itu akan lebih menjimatkan masa lah berbanding nak gunakan kios di pejabat kita kan. Nak queue lagi. Okey, baik. Terima kasih. Tadi Cik Khairul ada menyatakan berkenaan dengan tempoh masa sesuatu dokumen tu perlu disistemkan, sama ada disempurnakan dalam Malaysia atau pertama kali diterima di Malaysia. Jadi kalaulah penonton kita nak tahu apa kesan dia kalaulah sekiranya kita melebihi tempoh yang dinyatakan oleh Encik Khairul tadi. Mungkin Encik Khairul boleh kongsikan kepada pendengar kita hari ini. Okey, setiap yang lewat kita akan kenakan penalti lah. Jadi kita supaya ini kita tidak ambil mudahkan suatu perkara berkenaan tempoh penyetiman tersebut. Okey, kita pergi kepada tempoh kelewatan. 3 bulan selepas tempoh penyetiman, dia punya kadar penalti adalah RM25 atau 5% daripada duty stamp yang terkurang, yang mana lebih tinggi. Okey, jika tempoh kelewatan selepas 3 bulan tapi tidak lewat daripada 6 bulan selepas tempoh penyetiman, dia punya kadar penalti adalah RM50 atau 10% daripada duty stamp yang terkurang, yang mana lebih tinggi. Sekiranya kelewatan adalah melebihi 6 bulan selepas tempoh penyetiman, dia punya kadar penalti adalah RM100 atau 20% daripada duty stamp yang terkurang, yang mana lebih tinggi. Untuk melakukan semua juga, kita ada tindakan undang-undang boleh dikenakan kepada individu yang terlibat dalam penipuan atau pemalsuan duty stamp. Jadi jangan ambil mudah, kita elak masalah pada masa akan datang. Okay. Maksudnya di sini kalaulah saya ada satu dokumen yang dah lebih 6 bulan selepas tempoh penyetiman, tapi dokumen saya itu berdiri tetap RM10. Jadi disebabkan saya lewat, saya pergi bulan ke-7, maksudnya 30 hari, bulan ke-7, bulan ke-8 saya pergi untuk saya stampkan dokumen tersebut. Jadi saya kena bayar RM110 lah Cik Khairul Ya. Walaupun duty, walaupun dutinya RM10, dendanya RM100 Jadi atau 20% daripada duty stamp yang mana terkurang lah. Tapi kita ambil yang mana lebih tinggi kan. Jadi jangan lewat-lewatkan penyetiman lah di sini Cik Khairul Ya, betul-betul. Dari RM10 boleh jadi RM100 dan denda jadi RM110. Baik, terima kasih Cik Khairul. Jadi kita juga tadi Cik Khairul ada nyatakan, kita ingatkan kepada individu di luar sana tidak terlibat dengan penipuan atau pemalsuan duty stamp lah. So kita boleh ambil tindakan undang-undang. Baik, terima kasih atas perkongsian. Okey, berkenaan dengan pengiraan duty, pengiraan denda, kita dah kongsikan, dan stamps untuk individu pun ada disebutkan tadi. Dan cara bayaran juga telah Puan Nur Habibah kongsikan kepada kita. Jadi kalaulah saya masih perlu pergi ke kaunter untuk membuat bayaran duty stamp, macam mana caranya Puan Nur Habibah untuk saya hadir ke kaunter? Okey.
Terima kasih Cik Syed. So kalau yang masih lagi perlu hadir ke kaunter ya untuk buat bayaran, kita ada 34 pejabat stem cawangan hasil, 6 pejabat satelit dan 39 pusat khidmat hasil dan juga pejabat daerah dan tanah tertentu ya untuk bayar melalui stem hasil ya. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan perlu pergi ke kaunter ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh semaklah rujuk kepada portal kami ya, waktu operasi kaunter duty stamp dan pusat khidmat hasil di www.hasil.gov.my. Itulah nak buat bayaran ni. Okey. Baik, Tapi saya nasihatkan untuk individu kalau boleh datanglah awal-awal pagi. Ya, kalau tak nak sesak, tak nak ni, datanglah lebih awal ya. Okay. Tak perlu temu janji Puan Nur Habibah Tak perlu temu janji. Baik. Jadi kita di kaunter juga kita sediakan perkhidmatan untuk menerima bayaran. Tapi buat masa ni kalau kita rujuk kepada portal resmi, waktu bayaran sehingga 12.30 hari saja Puan Nur Habibah. Sebab kita dah sediakan. Sebab tu saya nasihatkan datang awal lah untuk buat bayaran. Tapi kalau perlu buat bayaran. Kalau kita gunakan stem hasil Puan Nur Habibah, kita boleh sampai petang ya? Ya, sampai pukul 5. Baik. Kalau ikut rujuklah pada portal kami ya. Okey. Baik. Tadi Puan Nur Habibah ada share dengan kita berkenaan dengan penggunaan stamps ataupun permohonan penyetiman dan bayaran secara atas talian, yang mana ia adalah kaedah utama buat masa inilah. Jadi hasil daripada penggunaan stamps tadi, pengguna akan mempunyai satu sijil yang mana yang sijil tersebut adalah bukti bayaran duty stamp telah dibuat. Jadi adakah sijil stamp yang diterima boleh disahkan ketulinan? Kalau pendengar-pendengar kita atau penonton kita ni menerima satu sijil stamp yang orang berikan kepada dia dan menyatakan duty stamp telah dibayar ke atas dokumen tersebut, apa tindakan yang perlu dia lakukan untuk dia membolehkan dia mengesahkan ketulinan sijil tersebut dikeluarkan oleh lembaga hasil? Ya, sijil stamp memang boleh disahkan ketulinan dia melalui stamps Cik Syed. Memang kita boleh buat semakan tu ya, untuk makluman kepada sidang pendengar semua. Setiap dokumen yang di-stampkan melalui stamps, maklumat penyetiman tu memang ada kita simpan di dalam stamps. Di dalam stamps.hasil.gov.my ya. Ini bertujuan untuk memberikan maklumat dan pengesahan ketulinan ke atas dokumen yang telah di-stampkan. So memang senang di dashboard stamps tu memang ada satu ruang, memang ada satu apps yang memang yang kita boleh semak. Kalau kita nak check orang lain punya berdasarkan nombor adjudikasi, kita boleh semak di situ. Ya. Jadi masukkan apa yang pembayar duty perlu buat, masukkan nombor adjudikasi dan nombor sijil untuk mendapatkan maklumat pengesahan ketulinan sijil tersebut. Nombor adjudikasi dan nombor sijil atau resit yang juga boleh didapati daripada sijil stamp yang diperoleh. Ya, jika maklumat wujud maka sijil stamp tu kira sah lah. Ya, kalau tak wujud itulah yang kita khawatiri sijil stamp tu mungkin milik orang lain ataupun dokumen tu memang tak pernah di-stampkan ya. Macam itulah. So tuan-tuan dan puan-puan juga boleh buat pengesahan ni melalui aplikasi mobile yang mana kita boleh buat turun semakkan ketulinan sijil lembaga hasil dalam negeri ni melalui Android dan ataupun iOS. Baik, maksudnya saluran untuk pengguna mengesahkan ketulinan sijil yang diterima tu ada di portal stamps dan juga boleh juga disemak melalui aplikasi yang dimuat turun lah Puan ya. Betul. Jadi pastikan kalau terima sijil daripada siapa yang mengatakan dokumen tersebut telah dibayar duty stamp, semak saja dekat portal ataupun kita punya apps. So tak perlu bayar Puan free je Tak perlu. Masuk je. Baik. So dekat sini kita sedikit sebanyak akan membantulah orang di luar sana yang mungkin cuba dimanipulate ataupun di scam oleh
sindiket-sindiket tertentu yang menggunakan CJ Stamp. Jadi kita ada saluran. Tak perlu bayaran, cuma perlu pastikan masukkan nombor edukasi dan nombor sijil untuk mengesahkan ketulinan. Kalau wujud maklumat tu dan seperti maklumat yang tertera, betul lah jawapannya Puan Nur Habibah. Ya, betul. Okay, baik, terima kasih Puan. Saya rasa itu antara maklumat penting juga yang kita kongsi hari ini. Sebab di luar sana ramai skamer-skamer yang suka menggunakan nama lembaga hasil. Memang glamour lembaga hasil ni. Baik. Okey, CJ Stamp juga. Kita masih bercakap tentang CJ Stamp ni Puan Nur Habibah. Tadi dinyatakan perlu dicetak dan dikepilkan bersama dengan dokumen. Jadi kalau saya nak buktikan yang dokumen saya telah distampkan dengan sempurna, bila saya perlu tunjukkan atau buktikan, saya kenalah tunjukkan CJ Stamp tadi. Tapi macam mana kalau sijil tu hilang ataupun dalam simpanan saya hilang ke, terkoyak ke, macam mana tu? Apa yang perlu saya buat? Bagi ini untuk makluman sidang pendengar semua, bagi sijil yang hilang pembayar duti perlu mendapatkan semula salinan sijil tersebut daripada Lembaga Hasil dan Negeri dengan mengukakan laporan polis berkenaan kehilangan sijil tersebut dan kami akan mengeluarkan salinan sijil ni tapi dengan bayaran lah Cik Syed RM10 untuk satu salinan tapi sekiranya kalau sijil tu hilang berserta dengan dokumen, tadi tu kalau sijil sahaja yang hilang, dokumen ada. Tapi kalau sekiranya sijil stamp hilang bersama dengan dokumen, pembayar duti perlu buat laporan polis seperti yang saya nyatakan tadi. Tapi di dalam stamp, pembayar duti perlu membuat permohonan replika. Permohonan replika ni ada bayaran dia. Fee replika adalah sebanyak RM100. Maksudnya di sini penting untuk kita di luar sana untuk menyimpan dengan selamat lah dokumen dengan CJ Stamp ni Puan dan laporan polis tu maksudnya CJ Stamp ni adalah satu yang penting lah, satu dokumen yang sangat penting, sebab tu kita perlukan laporan polis sekiranya berlaku kehilangan CJ Stamp. Itulah nasihat saya nak tambah sikit, apabila dah dapat CJ Stamp tu kalau boleh, bukan kalau boleh, dia mesti kepilkan CJ Stamp tu berserta dengan dokumen. Jangan tak apalah, tak payah print dulu. Okey, kemudianlah nak kepilkan, tapi sebaiknya dikepilkan bersekali dengan dokumen yang kita stampkan tu lah. Terima kasih Puan Nur Habibah. Saya rasa tips yang sangat berguna untuk penonton-penonton kita yang sedang bersama kita pada hari inilah. Baik, rasanya sedikit sebanyak kita telah berkongsi lebih kurang 11 tips berkenaan dengan asas sesuatu proses penyetiman dan asas juga berkenaan dengan pengenaan duty stamp dan juga kadar penalti. Dan kita juga ada berkongsikan tentang apa yang lembaga hasil sedang lakukan dan menambah baik dari segi perkhidmatan kepada pengguna di luar sana lah. Kalau dulu kita buat secara manual, sekarang kita berubah kepada secara dalam talian Puan Nur Habibah? Ya. Dalam talian lebih senang dan mudah. Baik. Jadi saya rasa 11 tip tersebut mungkin dah memberikan satu gambaran yang jelas kepada para penonton kita berkenaan dengan asas pengenaan dan pembayaran duty stamp. Jadi mungkin macam Cik Khairul nyatakan tadi, kalau kita nak nyatakan atau nak kongsikan lebih banyak agak teknikal topik-topik tu berkenaan dengan pengenaan duty dan sebagainya. Jadi prinsip asasnya sekurang-kurangnya kita dah dapat pada hari ini. Jadi sebelum kita mungkin mengakhiri rancangan kita yang pertama ini di FB Live kita berkenaan duty stamp, ada pesanan-pesanan penting yang ingin Puan Nur Habibah dan Encik Khairul kongsikan. Jadi apa agaknya pesanan yang ingin disampaikan? Saya mulakan dengan Puan Nur Habibah terlebih dahulu.
Okay, terima kasih Cik Syed. Untuk pesanan pada sembang bersama sembang santai pada hari ini saya ingin nasihatkan kepada sidang pendengar, hati-hati dan jangan terpedaya apabila menerima panggilan telefon daripada scammer yang menyamar sebagai pegawai Lembaga Hasil Dalam Negeri. So, abaikan aja panggilan mereka jangan terpedaya. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Okey, terima kasih Puan Habibah. Encik Khairul, mungkin ada pesanan yang ingin dikongsi dengan para penonton kita hari ini? Okey, Alhamdulillah saya merasakan hari ini sedikit sebanyak kita dapat berkongsi ilmu. Diharapkan para pendengar faham akan duty stamp dan kepentingannya. Kami di Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia akan cuba sedaya upaya memberikan penyampaian yang terbaik kepada pihak di luar sana. Terima kasih memahami kami dan terima kasih mendengar. Baik. Terima kasih. Sekali lagi kita ucapkan kepada Puan Habibah dan Cik Khairul kerana sudi luangkan masa sedikit masa yang kita ambil. Saya faham tuan-tuan dan puan-puan sibuk dengan tugasan harian yang ada, tapi masih sudi untuk kita berkongsi dengan para pendengar kita. Satu topik yang pada saya penting, mungkin macam Cik Khairul nyatakan tadi, bila kita tak berurusan, kita tak nampak kepentingan je. Tapi bila kita perlu berurusan, barulah kita rasa, baru kita nak ambil tahu pasal duty stamp ni. Jadi topik hari ini sekurang-kurangnya kata orang, tak kenal maka tak cinta. Dah kenal maka lebih mudahlah pada penonton kita untuk berurusan berkenaan terutamanya duty stamps di Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Jadi dengan pesanan tersebut, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Puan Habibah dan Cik Khairul Anhar kerana sudi untuk bersama-sama kita lah. Akhir kata dari saya, sentiasa cakna perihal pencukaian anda kerana pengetahuan dan maklumat berkenaan pencukaian membolehkan anda menjadi pembayar cukai yang patuh kepada undang-undang dan berinformasi. Marilah sama-sama kita laksanakan tanggungjawab sebagai warga negara yang baik kerana sumbangan anda menjamin kemakmuran negara. Anda lah wira negara. Jadi jumpa lagi di lain sesi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat. Terima kasih. Assalamualaikum.